Bangsa Bersama Dewan yang tinggi melapangkan masa bersama. Baiklah, bertindak selaku Perdana Menteri di Perwakilan Kerajaan, suka untuk saya gagaskan satu usul untuk kita sama-sama perdebatkan bersama. Dewan ini akan melaksanakan pendekatan baharu kepada sektor tenaga diperbaharui demi kelestarian alam sekitar. Pertama, kita akan sama-sama menganalisis apakah sebenarnya perkara yang mendasari usul perdebatan pada hari ini. Baiklah, frasa pertama, sektor tenaga diperbaharui merujuk kepada Plan Induk Tenaga Hijau dan Tenaga Diperbaharui, melihat kepada syarikat-syarikat yang menggunakan tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi seperti cahaya suria, angin, hujan, ombak yang boleh diperbaharui secara semula jadi. Melalui itu, mereka menggunakan teknologi-teknologi tenaga seperti tenaga kuasa suria, hidroelektrik dan juga bahan bakar bio warga dewan sekalian. Dan di Malaysia, menurut Journal The Potential and Status of Renewable Energy Development in Malaysia dengan izin Tuan Yang Dipertua, negara Malaysia sekarang hanya menggunakan 3 tenaga sahaja, iaitu gas asli, arang dan juga tenaga hidro warga dewan sekalian. Baik, saya kira mudah sahaja untuk kita fahami apakah itu yang dimaksudkan dengan sektor tenaga diperbaharui. Bergerak terus kepada kelestarian alam sekitar. Apakah yang difahamkan dengan kelestarian alam sekitar ini? Kita melihat apabila sebulat suara syarikat-syarikat seperti TNB, Semen Malaysia, Vicerola Group Sdn Bhd berkata kelestarian alam sekitar ini boleh diukur melalui kelangsungan sumber semula jadi apabila kita berjaya untuk menunjukkan penggunaan tenaga diperbaharui ini sehingga mencapai 20% dalam jangka masa 2025 sehingga 2030 warga dewan sekalian. Dan status quo sekarang hanya 2% sahaja syarikat di Malaysia menggunakan tenaga diperbaharui ini warga dewan sekalian. Dan kita lihat apakah sebenarnya masalah ataupun status quo pendekatan dahulunya warga dewan sekalian. Kita hari ini menggunakan kedua pendekatan. Pertama, pengecualian cukai pelaburan dan juga pemetaan tenaga baru warga dewan sekalian. Pun begitu, kita dapat lihat siri-siri apabila banyak masalah walaupun wujud pengecualian cukai dan pemetaan tenaga baru ini, tapi dia tak mampu untuk menarik minat industri untuk menggunakan tenaga diperbaharui dengan menyeluruh tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab yang pertama, tidak mendapat sambutan. Tak kala mereka menggunakan tenaga petroleum ini, tuan-tuan dan puan-puan, mereka boleh menggantikan tenaga ini dengan tenaga solar. Namun ia tidak guna pakai kerana apa? Tidak berminat warga dewan sekalian. Dan kedua, tentang pemetaan tenaga baru. Untuk kita mengaplikasikan tenaga baru ini, ia memerlukan dana yang banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah yang kami akan tunjukkan kepada anda dalam penghujahan sebentar nanti. Sebab itu, di perwakilan kerajaan, kami mengambil pendekatan baharu ini adalah apabila pertama, kita ingin meningkatkan sumber ekspor terhadap hidro dan juga solar. Dan kedua, untuk memberi insentif kerajaan dalam dana pemasangan tenaga boleh diperbaharui ini warga dewan sekalian. Saya menjunjung aspirasi Nasdaq warga dewan sekalian apabila mereka bercadang untuk meningkatkan kos sebanyak RM2.25 per kilowatt. Tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya, dengan secas tambahan ini di negara-negara tertentu iaitu RM1.35 per kilowatt warga dewan sekalian. Dan apabila kita melihat perkara ini, maafkan saya, apabila kita melihatkan perkara ini, maka kita akan boleh menjawab bahawa demi alam sekitar ataupun demi kelestarian alam sekitar ini, kita boleh capai apabila kita memberi pendekatan baharu kepada sektor-sektor tenaga diperbaharui dalam Malaysia ini warga dewan sekalian. Kami akan buktikan kepada anda melalui 2 hujang yang utama. Pertama, saya akan tunjukkan kepada anda meningkat ekspor tenaga boleh diperbaharui. Duduk saya, Bangsa Datuk Fatin, akan bercerita kepada anda tentang insentif kerajaan dalam pemasangan tenaga dan juga bercerita kepada anda apakah risiko apabila kita tidak melaksanakan pendekatan baharu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Melalui ketiga-tiga hujah ini, maka terjawablah mengapa apabila kita melaksanakan pendekatan baharu ini, kita boleh untuk menyelamatkan alam sekitar kita warga dewan sekalian. Sebab itu sila satu. Datuk, baiklah, soalan saya hari ini, pendekatan baru anda adalah meningkatkan sumber ekspor dan juga beri insentif. Ini bukan pendekatan baru, kita dah lama laksanakan perkara ini. Datuk, benda ini belum lagi dilaksanakan. Sebab itulah saya akan ceritakan dalam penghujan
kemudahan. Maka, maksud dalam hujah pertama perwakilan kerajaan hari ini wakil dewan sekalian, saya akan tunjukkan kepada anda apakah masalah ataupun status quo yang berlaku sekarang ini. Kita lihat pertama, berlaku ekspor hidro di Sarawak wakil dewan sekalian, dijual di Kalimantan. Dan tenaga hidro empangan bakul ini menggunakan hidrogen dan juga oksigen tuan-tuan dan puan-puan yang melihatkan kepada perkara yang tidak pun membahaya. Tetapi harga yang terlalu murah itu sercas tambahan sebanyak 1.35 sen sahaja tuan-tuan dan puan-puan, namun tidak mendapat sambutan. Kerana apa? Mereka masih lagi tidak berminat dengan harga seperti ini wakil dewan sekalian. Sebab itu, cadangan di perwakilan kerajaan kita ingin tingkatkan sebanyak RM2.25 tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita lihat apakah keberkesanan daripada meningkatkan harga ekspor ini wakil dewan sekalian. Rancangan tingkatkan harga ekspor tenaga angin CSNVE tuan-tuan dan puan-puan di Denmark jual dengan harga keuntungan 200 bilion Danish crown tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya, menurut Danish Power Distribution, jumlah syarikat yang mula melabur dalam tenaga angin meningkat sebanyak 48% tuan-tuan dan puan-puan. Dalam 5 tahun, pengurangan tenaga domestik penggunaan petroleum sebanyak 52% warga dewan sekalian. Membuktikan apa? Apabila kita meningkatkan harga ekspor, syarikat-syarikat ini berminat untuk mendapat keuntungan yang lebih kepada mereka, dan kita dapat juga menggunakan tenaga-tenaga yang boleh diperbarui warga dewan sekalian. Daripada kita menggunakan tenaga solar, tenaga petroleum, kita boleh sahaja menggantikan dengan tenaga solar yang lebih mesra alam dan boleh diperbarui ini warga dewan sekalian. Rumusan kes perwakilan kerajaan saya akan tunjukkan kepada anda. Pendekatan lalu tidak berkesan untuk menjamin kelestarian alam sekitar. Maka kita perlukan pendekatan baru untuk kita menggalakkan lagi ramai syarikat-syarikat untuk menggunakan tenaga diperbaharui ini warga dewan sekalian. Demi alam sekitar, demi kelestarian alam sekitar, saya percaya usaha perlu untuk diterima dewan. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat Ashraf selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah kepada pihak pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, demi mengangkat hak dan kelestarian alam sekitar kita pada hari ini, kami di meja perwakilan pembangkang tampil untuk melawan kes yang telah dibentangkan oleh sahabat Perdana Menteri sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, selaku Ketua Pembangkang pada hari ini, suka untuk saya respon terus terhadap kes yang telah dibentangkan oleh sahabat Perdana Menteri sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara pertama yang saya nak tegur dalam kes beliau hari ini adalah mengenai perbentangan status quo beliau sendiri, tuan yang di-Pertua Dewan. Apabila status quo beliau pada hari ini adalah kita menyasarkan untuk mencapai 20% sasaran kecekapan tenaga diperbaharui menjelang 2025-2030, tuan yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, dalam keadaan sekarang Malaysia hanya mengimplementasikan 2% sahaja sektor pembangunan tenaga diperbaharui ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Soalan saya kepada mereka, dalam keadaan Malaysia baru sahaja dalam 2% ini, tuan yang di-Pertua Dewan, berbaki 6 tahun lagi untuk kita mencapai matlamat 20% penggunaan. Makna kata apa? Dalam keadaan ini kita perlu menggunakan skala yang besar, penghutanan dan sebagainya. Penggunaan pengurusan ini perlu untuk ditingkatkan, tuan yang di-Pertua Dewan. Dalam keadaan ini, adakah keadaan anda menyahutan, anda menggadai sumber alam semula jadi? Ini keadaan anda mengangkat kelestarian alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara ini tidak pernah dibuktikan oleh mereka. Kerana apa? Dalam keadaan sekarang kita perlu bersetuju pembangunan dan pengurusan sumber tenaga diperbaharui ini juga memerlukan kita untuk menggadaikan sumber semula jadi kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagaimana dalam keadaan ini kita boleh mengangkat matlamat perdebatan kelestarian alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masalah kedua, masalah dalam matlamat mereka iaitu demi kelestarian alam sekitar pada hari ini. Kata mereka, kita ingin menjamin kelangsungan sumber semula jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Soalan saya pada hari ini,
sekiranya kita berbicara soal sumber semula jadi, kita bukannya berbicara soal sumber tenaga semata-mata, namun kita juga berbicara soal nasib flora dan fauna kita, soal alam sekitar kita yang menderita. Sekiranya kita ingin membangunkan sumber tenaga ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, justru dalam keadaan ini, bagaimana pendekatan baharu anda ini boleh untuk mengangkat kepada matlamat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tiba-tiba matlamat ini juga boleh berubah di meja mereka apabila mereka katakan pendekatan baharu ini adalah untuk kita menarik industri untuk menggunakan sumber tenaga diperbaharui ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam keadaan ini, matlamat yang kita ingin capai di dalam Dewan Perlibatan adalah untuk kelangsungan sumber semula jadi ataupun untuk meningkatkan penggunaan dalam kandangan industri tidak pernah diceritakan oleh mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masalah keempat pada hari ini berkaitan dengan pendekatan baharu mereka, iaitu kita ingin meningkatkan sumber ekspor dan kita ingin memberikan insentif kerajaan dalam pemberian dana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya boleh katakan kepada anda, perkara ini bukanlah sebagai satu bentuk pendekatan baharu. Kerana apa? Kedua-dua perkara ini telah pun termaktub dalam Pelan Tindakan Tenaga Diperbaharui 2009 di mana kerajaan telah meletakkan mana-mana kilang ataupun perindustrian yang menggunakan teknologi tenaga diperbaharui pada hari ini akan diberikan insentif oleh pihak kerajaan tenaga diperbaharui. Dalam keadaan ini, apa pendekatan baharu yang anda ingin jalankan? Bagaimana pendekatan baharu ini menjawab kepada kelestarian alam sekitar mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kerana dalam hujah pertama Perdana Menteri juga hanya bercerita soal peningkatan ekspor. Apa sumbangan ini kepada alam sekitar, kita tidak pernah tahu hari ini, sekalian. Rangkumannya, kes di meja perwakilan kerajaan pada hari ini saya boleh sifatkan hanyalah menjadi ibarat mandi di air kiambang, pelak lepas gatal pendatang, tuan yang di-Pertuan Dewan. Kerana apa? Penggunaan ini yang akhirnya akan menyebabkan kita menggadai alam sekitar kita sendiri. Tam, silakan. Yang masih nak tanya, adakah yang Muhammad rasa mekanisme daripada perwakilan kerajaan ini akan menyiapkan hutan? Ya, betul. Sebab apa? Saya akan buktikan dengan hujah saya sebentar lagi bagaimana di peringkat pertama untuk kita bangunkan sektor tenaga diperbaharui ini sendiri akan memberi kesan kepada alam sekitar. Bila kita dah bangunkan, kita guna bagi kesan lagi kepada alam sekitar kita, tuan yang di-Pertuan Dewan. Baiklah, asas bangkangan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini untuk melawan kes di meja perwakilan kerajaan, kami akan tunjukkan kepada anda Dewan ini tidak akan melaksanakan pendekatan baharu kepada sektor tenaga diperbaharui demi kelestarian alam sekitar, melihatkan kepada kesan pendekatan baharu ini yang akhirnya tidak akan mengangkat kelestarian alam sekitar kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selaku yang pertama, saya akan berhujah dari segi pembangunan. Yang kedua, akan menceritakan hujah kedua dari segi penerusan dan hujah ketiga dari segi penggunaan. Datuk Syafiqah seperti biasa akan membilas perwakilan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya kira jelas dengan asas bangkangan kami di meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Saya mulakan dengan hujah pertama kami di meja perwakilan pembangkang dari aspek pembangunan, tuan yang di-Pertuan Dewan. Dalam hujah ini, saya akan tunjukkan kepada anda, pertama, bagaimana pendekatan yang kita gunakan untuk membangunkan sektor tenaga diperbaharui ini sendiri di peringkat yang pertama telah pun mencemarkan alam, dan bagaimana kita menggunakan lagi pada hari ini memberikan kesan lagi kepada alam sekitar, tuan yang di-Pertuan Dewan, akhirnya tidak mengangkat kelestarian alam sekitar. Pertama, tahukah anda salah satu penerokaan tenaga diperbaharui iaitu tenaga hidrogen pada hari ini, tuan yang di-Pertuan Dewan, syarikat Sarawak Energy Berhad yang melakukan penerokaan hidrogen dan perintis kepada pembangunan teknologi ini, tuan yang di-Pertuan Dewan, telah melakukan penyahutanan sehingga 47,000 hektar kawasan hutan di kawasan Kuching Sarawak ini untuk membangunkan tenaga hidrogen ini, tuan yang di-Pertuan Dewan, yang mana ia bertujuan untuk pembinaan tangki dan loji hidrogen sahaja, belum termasuk untuk kita membina stesen bahan bakar serta pengangkutan hidrogen dan elektrik pada hari ini, tuan yang di-Pertuan Dewan. Yang menjadi mangsanya siapa? Yang menjadi mangsanya pokok yang ditebang, tanah yang dirobek manusia pada hari ini, tuan yang di-Pertuan Dewan, hingga menyebabkan hakisan tanah yang berlaku di kawasan pembinaan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Malah, sekali lagi, tenaga hidrogen ini menjadi ibaratkan pagar makan bayi, tuan yang di-Pertuan Dewan, apabila ia sekali lagi berpaling tadah daripada kita apabila kita mengharapkan penggunaan tenaga hidrogen yang boleh untuk mengurangkan kesan emisi karbon kepada alam sekitar. Namun apa yang terjadi? Laporan pengawasan Kerajaan Negeri Sarawak mendapati proses elektrolisis dan pengekstrakan gas hidrogen secara pembakaran pada hari ini telah menyumbang sehingga kenaikan 3 darjah Celsius suhu sekeliling, tuan yang di-Pertuan Dewan, di mana pada hari ini
sekiranya kita melaksanakan pendekatan baharu seperti yang dikatakan oleh perwakilan kerajaan, kita memberikan insentif untuk kita menggunakan Tuan Yang di-Pertua Dewan dan meningkatkan tenaga ekspor pada hari ini, apa yang akan terjadi? Perkara ini akan terus memberikan kesan kepada alam sekitar. Kita perlu banyak hutan yang lebih luas. Kita akan meningkatkan suhu sekeliling yang lebih luas Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan pada hari ini, matlamat asas tenaga diperbaharui ini adalah untuk kita menjaga kelestarian alam sekitar. Tapi apa yang berlaku adalah bila mana kita bangunkan, kita gunakan, ia telah pun memberi kesan kepada alam sekitar kita Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu kita tidak akan melaksanakan pendekatan baharu. Saya mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas sukan yang dikemukakan sebentar tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perdebatan dalam persidangan sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Fatih sebagai timbalan Perdana Menteri bagi kerajaan yang mengumpulkan kedansan dan bidang-bidang debat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam usul Dewan ini akan melaksanakan pendekatan baharu kepada sektor tenaga diperbaharui demi kelestarian alam sekitar. Suka untuk saya terus respon kepada perwakilan pembangkang pada hari ini. Pertama sekali, mereka tidak pernah faham apakah yang dibawakan oleh perwakilan kerajaan. Sebab apa? Pertama sekali persoalan yang mereka terpacul daripada mereka adalah mengenai penyahutanan. Jika kita melaksanakan pendekatan baru, adanya penyahutanan dan kita perlu untuk gadai sumber semula jadi kita. Sebab itulah cadangan kami pada perwakilan kerajaan untuk kita menggunakan sumber sedia ada. Kita menggunakan secara optimum bagaimana kita sudah pun ada sumber tenaga hidroelektrik dan juga panel solar, tenaga suria pada hari ini. Dan bagaimana pada hari ini kita cuma menggunakan sumber yang sudah sedia ada untuk kita salurkan kepada penggunaan tenaga di perumahan maupun industri. Itulah yang dibawakan oleh kerajaan. Bukannya kita buat satu empangan baru, bukan kita buat satu penyahutanan untuk buat satu empangan baru dan sebagainya. Bukan ini yang dibawa oleh pihak kerajaan. Kita cuma guna sumber yang sudah sedia ada. Kedua, apabila mereka cerita matlamat kami berubah, adakah kami nak kelangsungan sumber atau untuk nak tarik industri pakai teknologi boleh diperbarui? Inilah maksudnya kami nak kelangsungan sumber. Apabila industri pakai teknologi diperbarui, dapat atau tidak menjanjikan kelangsungan sumber semula jadi. Boleh sahaja kita melangsungkan sumber semula jadi. Sebab apa? Sebab pada hari ini, apabila kita sentiasa, apabila kita menggunakan teknologi tenaga diperbaharui, kita boleh sahaja mengekalkan kelangsungan sumber semula jadi kita, iaitu minyak petrol dan sebagainya. Dan bagaimana yang ketiga, apabila mereka bercerita, cadangan di perwakilan kerajaan bukan pendekatan baharu. Ya, ekspor memang sudah berlaku. Ya, dana memang sudah berlaku. Namun ada perlu cakna, apakah cadangan kami dalam meningkatkan ekspor? Apa yang kami cadangkan adalah meningkatkan tarif jualan supaya sektor-sektor yang menggunakan tenaga tidak diperbaharui boleh beralih kepada sektor tenaga diperbaharui. Sebab apa? Sebab mereka percaya mereka boleh mendapat keuntungan disebabkan tarif jualan yang meningkat. Apabila ekspor meningkat, mereka kejar untung, mereka lebih melabur dalam penggunaan sektor tenaga diperbaharui. Maksudnya cadangan kami adalah cadangan baharu. Dan yang ketiga dan keempat, apabila mereka cerita, cara mereka untuk membangkang usul adalah melihatkan kesan pendekatan baharu. Apabila dalam aspek pembangunan bercerita tentang tenaga hidrogen. Jadi saya peliklah pada hari ini. Sebab pada hari ini kita bukan nak buat satu empangan baru, kita bukan nak buat satu loji atau tangki baharu. Kita gunakan sumber sedia ada, tapi bagaimana kita cadangkan untuk meningkatkan penggunaan ini adalah dengan tarif jualan kita tingkatkan. Maksudnya pendapatan sektor-sektor yang memperjuangkan sektor tenaga diperbaharui boleh mendapat keuntungan, maka mereka lebih tertarik untuk melabur dalam sektor tenaga diperbaharui. Kita tidak pun mengorbankan mana-mana sumber semula jadi, sebab kita gunakan sumber sedia ada. Itu sahaja bidasan saya. Sebelum itu teruskan. Yang Muhammad, kalau anda mengharapkan sumber sedia ada, macam mana anda nak tingkatkan ekspor dan menarik industri untuk melabur? Sebab sekarang ni kita dah ada sumber sedia ada, tapi masalahnya kurang sambutan. Sebab apa? Ekspor yang paling banyak berlaku hanyalah di Sarawak semata-mata. Jadi pada hari ini apa yang kami ingin tekankan, dengan meningkatkan tarif jualan ini dapat meningkatkan ekspor dengan empangan hidroelektrik yang lain, sama ada di Pahang ataupun di tempat-tempat lain. Maksudnya pada hari ini meningkatkan ekspor bukanlah buat empangan baru. Itu yang perlu pihak perwakilan pembangkang faham pada hari ini. Dan bagaimana beralih kepada
perwakilan kerajaan, saya akan cerita kepada anda tentang insentif kerajaan dalam dana pemasangan tenaga boleh diperbarui. Tahukah anda, masalah hari ini mengapa orang tidak mahu beralih kepada tenaga penjenaran elektrik melalui tenaga suria adalah disebabkan upah pemasangan yang tinggi. Sebab kalau anda nak tahu, untuk kita pasang panel solar di rumah sahaja, komponen yang perlu kita adalah panel solar untuk menyerap tenaga, solar charge controller dengan izin tuan yang dipertua untuk mengecas bateri, dan ketiga adalah solar meter. Dan kesemua jumlah yang kita perlu untuk gunakan untuk memasang ketiga-tiga komponen ini menelan sebanyak 10,000 hingga 12,000 untuk 1 kilowatt sahaja di satu rumah. Dan bayangkan kalau kita mahu pasang 4 kilowatt di rumah kita, kita dah menelan belanja sebanyak 40,000 sehingga 48,000 pada hari ini. Maksudnya apa? Maksudnya kos pemasangan yang tinggi inilah yang menjadi masalah mengapa orang ramai tidak mahu beralih kepada tenaga suria. Jadi apa yang kami cadangkan dalam insentif ini? Kami melihat kepada skim subsidi pemasangan panel solar di India, bagaimana kerajaan pusat mereka sudah melaksanakan skim subsidi pemasangan panel solar di kawasan perumahan di negeri-negeri seperti Sikkim, Himachal dan juga Jammu telah mendapat subsidi sebanyak 30% daripada kos pemasangan. Hasilnya apa? Kami tidak bercerita kosong. Sistem solar di India telah mendapat tangga kelima di peringkat global. Maksudnya, mereka telah berjaya menarik lebih ramai orang beralih kepada tenaga solar. Sebab masalah pada hari ini, orang tidak mahu pakai tenaga solar disebabkan kos pemasangan yang tinggi dan 30% dadaan elektrik ini daripada tenaga boleh diperbarui. Maksudnya, rangkuman hujah ini adalah apabila kita memberi insentif kepada kos pemasangan, orang akan beralih kepada tenaga suria, akhirnya kita dapat menjadikan kelestarian alam sekitar. Sebab selama ini tenaga elektrik yang kita pakai untuk daripada gas dan juga arang batu dapat kita hilangkan dan kita pakai tenaga suria yang boleh diperbarui. Dan hujah ketiga kami bercerita tentang risiko jika kita tidak melaksanakan pendekatan baharu ini. Pendekatan lama yang sedia ada adalah pengecualian cukai pelaburan untuk syarikat yang mahu melabur dalam sektor tenaga diperbarui dan juga pemetaan sumber tenaga baru. Kalau anda yang tahu, pertama sekali tentang pengecualian cukai ini sudah lama ada. Tapi mengapa masalah masih lagi berlaku? Sebab mereka merasakan cukai ini tidak cukup untuk menampung mereka dan menarik mereka untuk melabur dalam sektor tenaga diperbarui. Sebab itu, kita laksanakan mekanisme baru, meningkatkan tarif jualan, menarik mereka untuk melabur dalam sektor tenaga diperbarui. Dan kedua, tentang tenaga baru ini akan menelan berbilion saja untuk fasa permulaan. Sebab apa? Tentang pemetaan untuk melaksanakan tenaga angin ini, kita memerlukan kawasan. Inilah cadangan sedia ada yang kita tak boleh terima. Sebab apa? Penyahutanan anda akan berlaku di sini. Sebab kita memerlukan kawasan untuk melaksanakan kincir angin dan sebagainya dan menelan kos. Dan inilah yang akhirnya menjejaskan kelestarian alam sekitar. Sebab itu kami di perwakilan kerajaan cadang dengan hadir dengan cadangan bahawa kita akan melaksanakan pendekatan baru ini untuk sumber yang sedia ada. Dan kita tidak mahu dengan mekanisme dan pendekatan yang sedia ada. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat Presiden. Dengan Dewan yang dihormati, dengan ini saya mempersilakan Menteri Pertahanan Kerajaan, Dengan ini saya mempersilakan Timbalan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Alia untuk meneruskan bidang ini. Warga Dewan sekalian, tanpa kita sedar, hari ini sebenarnya sudah hanya mengangkat jasa dan keringat manusia dalam pembangunan terutama tenaga terbaru. Namun kita terlupa betapa terseksanya alam sekitar disebabkan tangan-tangan manusia inilah yang telah membuat pembangunan dan Dewan sekalian. Sebab itu hari ini, selaku meja pembangkang, kami percaya Dewan ini tidak akan melaksanakan pendekatan baharu kepada sektor tenaga terbaru demi kelestarian alam sekitar. Baik, selaku yang kedua di meja pembangkang, saya akan terus respon kepada masalah di meja kerajaan sebentar tadi. Masalah terbesar mereka apabila sewaktu pembentangan konsep juga mereka
boleh diperbaharui sidang dewan sekalian. Sedangkan kita nak capai 20% lagi sidang dewan sekalian. Dan kata mereka, mengapa keadaan ini berlaku? Disebabkan ada dua masalah, iaitu tidak mendapat sambutan dan juga tidak cukup dana sidang dewan sekalian. Kita nilai semula cadangan pendekatan baharu mereka untuk meningkatkan sumber ekspor dan juga memberi insentif kerajaan sidang dewan sekalian. Saya kira cadangan pendekatan baharu ini sebenarnya bercanggah dengan masalah yang berlaku dalam hari ini sidang dewan sekalian. Macam mana dengan keadaan kita tak cukup dana nak bina sidang dewan sekalian, tiba-tiba kerajaan nak bagi insentif pula kepada masyarakat sidang dewan sekalian. Mana datang duit? Dari langit agaknya sidang dewan sekalian. Yang kedua, saya tahu tentang mereka ingin meningkatkan sumber ekspor tenaga hidro dengan tenaga hidro di Malaysia sidang dewan sekalian. Sebenarnya ini bukan keadaan pendekatan baharu. Ini sebenarnya ialah satu tujuan yang ingin kita capai di akhirnya untuk meningkatkan kadar ekspor dalam negara sidang dewan sekalian. Namun, apakah pendekatan baharu mereka untuk meningkatkan ekspor ini sidang dewan sekalian? Tidak pernah diceritakan oleh mereka sidang dewan sekalian. Contohnya sidang dewan sekalian, hari ini kalau saya nak mengajar murid saya menggunakan pendekatan berpusatkan pelajar untuk saya capai murid-murid yang akhirnya dapat mencapai falsafah pendidikan negara sidang dewan sekalian, iaitu tujuan saya menjalankan pendekatan tersebut. Itu yang akan ditunjukkan oleh mereka sidang dewan sekalian. Sebab itu pada hari ini, apabila bangun yang kedua bercerita tentang adanya peningkatan tarif jualan untuk mengejar keuntungan sidang dewan sekalian, saya nak tanya, dalam keadaan tarif jualan ditingkatkan, harga juga meningkat, siapa yang nak beli sidang dewan sekalian? Sebab masalah hari ini, rakyat tak mampu nak beli tenaga yang boleh diperbaharui ini. Sebab itu mereka tak guna dan tidak menyambut harapan rakyat sidang dewan sekalian. Sebab itu hari ini, mereka tidak pun dapat menyelesaikan masalah dengan pendekatan baharu yang mereka cadangkan. Dan yang kedua sidang dewan sekalian, perkara ini bercanggah pula dengan ucap kedua mereka untuk memberikan insentif sidang dewan sekalian. Dalam keadaan kerajaan memberikan insentif sekalipun, tetapi harga masih tinggi. Bagaimana pada hari ini masyarakat ingin membeli dan meningkatkan masa beli masyarakat? Seolah-olah usaha mereka ini hanyalah ibarat mengukir langit, menggantung asap sidang dewan sekalian. Sia-sia sahaja sidang dewan sekalian. Sebelum saya bergerak kepada perubahan, sila. Yang berhormat, ekspor tidak pernah bermaksud kita jual kepada rakyat. Sebab itu kita jual kepada negara luar yang mampu. Kedua, kalau anda bercerita tentang insentif, saya sudah tunjukkan rakyat India beli sahaja selepas ada subsidi. Baik sidang dewan sekalian, dalam keadaan hari ini, anda cadangkan di Malaysia untuk meningkatkan tarif jualan sidang dewan sekalian. Tiba-tiba anda kata nak bagi insentif. Maksudnya, kalau tarif jualan meningkat, harga juga meningkat. Itu yang anda perlu faham macam mana rakyat kita ini yang tidak mampu sidang dewan sekalian ini memiliki panel solar yang satu, harganya mencapai 10,000 sidang dewan sekalian. Itu yang mereka perlu faham. Baik, terus kepada konsep di meja pembangkang pada hari ini. Puncak kedua kami akan bercerita tentang bagaimana pengurusan pada hari ini yang tidak dapat untuk mencapai demi kelestarian alam sekitar sidang dewan sekalian. Pertama, kita lihat dalam pengurusan tenaga diperbaharui. Apakah isu sektor tenaga yang boleh diperbaharui sekarang sidang dewan sekalian? Apabila pengurusan tenaga ini mempunyai prosedur yang rumit sidang dewan sekalian dan kurang kepakarannya untuk menguruskan sektor tenaga diperbaharui. Namun, apakah mekanisme yang telah pun diberikan oleh mereka? Baik, kami menyambut mekanisme mereka apabila mereka kata kita ingin meningkatkan ekspor tenaga hidro ke luar negara sidang dewan sekalian. Saya kira sebenarnya keadaan mekanisme ini tidak pun dapat menyelesaikan masalah apabila sepatutnya yang mereka bawakan dalam Dewan Perdebatan. Mereka patut tunjukkan bagaimana kita mengimport tenaga kepakaran luar untuk membantu pengurusan sektor tenaga diperbaharui. Barulah keadaan ini dapat dicapai kepada peningkatan penerimaan masyarakat sidang dewan sekalian dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dalam Malaysia hari ini sidang dewan sekalian. Namun begitu, keadaan ini sebenarnya dalam segi pengurusan itu sendiri, apabila mereka telah mempunyai masalah disebabkan oleh prosedur yang rumit dan juga kepakaran sidang dewan sekalian, akan memberikan kesan yang lebih buruk kepada alam sekitar kita apabila kita mempunyai limitasi tersebut sidang dewan sekalian. Kerana saya bawakan contoh kepada anda, untuk pelupusan panel solar, kita memerlukan satu kawasan yang khas untuk mengurangkan kadar pencemaran sidang dewan sekalian akibat daripada pelupusan panel solar yang melepaskan gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida, metana dan sebagainya sidang dewan sekalian. Sebab itu pada hari ini, dalam keadaan ingin kita melaksanakan pengurusan pelupusan panel solar, Malaysia tidak
sekiranya kita melaksanakan sektor tenaga diperbaharui di Malaysia kerana kita tidak berada kawasan tersebut sedang Dewan sekalian. Puncak ketiga, tentang penggunaan tenaga diperbaharui sedang Dewan sekalian. Isunya hari ini apabila penggunaan yang kurang memperasangkan dalam kalangan masyarakat dan syarikat sedang Dewan sekalian. Namun, mekanisme mereka tidak berdapat untuk menyelesaikan masalah kerana sebenarnya kesedaran ini yang kurang dalam kalangan masyarakat untuk mereka menggunakan tenaga boleh diperbaharui sedang Dewan sekalian. Walaupun insentif telah diberikan, dalam keadaan kesedaran masih kurang, bagaimana untuk mereka memiliki dan menggunakan tenaga boleh diperbaharui. Pun begitu, sebenarnya penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini akan menyebabkan pencemaran alam sekitar yang lebih teruk. Apabila saya bawakan kepada anda tenaga geotermal yang telah digunakan di India sedang Dewan sekalian telah menjadi punca kepada pencemaran udara di India yang telah memakan sebanyak 1.24 juta kematian setiap tahun sedang Dewan sekalian, menunjukkan bahawa keadaan betapa teruknya sekiranya sektor tenaga diperbaharui ini kita berikan lagi pendekatan baharu dan tidak pun mencapai demi kelestarian alam sekitar. Salam untuk terus membangsa. Yang berhormat adalah sidang Dewan yang dihormati, jawab pada sesi kali ini akan diteruskan dengan fasa pembebasan oleh kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya mempersilakan bagi pertahanan kerajaan untuk menentukan bilasan-bilasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, inilah masalah apabila guru bahasa Melayu berbincang usul teknikal, usul kesuteraan. Maka Dewan Yang Mulia, pertama sekali saya ingin tegur perwakilan pembangkang. Apabila hari ini kerajaan menggariskan matlamat kita adalah untuk mencapai 20% penggunaan sumber pendekatan tenaga diperbaharui. Tetapi, apakah sumbangan perwakilan pembangkang hari ini untuk melaksanakan sektor tenaga diperbaharui? Kita nak capai 20%. Mereka tidak pernah pun menunjukkan sumbangan bagaimana di perwakilan mereka kita boleh mencapai matlamat yang sama. Mereka sekadar meragui. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, perwakilan pembangkang hari ini tersilap tembak. Kerana hari ini mereka katakan apabila kita laksanakan pendekatan baru kepada sektor tenaga diperbaharui ini, Tuan Yang Dipertua, kita akan melakukan penyahutanan dan menghapuskan hutan. Bila masa perwakilan kerajaan kata hari ini kita nak nyahkan hutan, dengar baik-baik apa yang kerajaan katakan. Pertama, kerajaan nak meninggikan kadar jualan. Masa bila tinggi kadar jualan itu, kita hapuskan hutan. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, kita hendak melaksanakan insentif untuk guna tenaga baru. Adakah bagi duit pun menghapuskan hutan? Maka saya kira, Tuan Yang Dipertua, pembawaan mereka apabila mereka katakan pendekatan baru kami ingin menghapuskan hutan adalah salah, Tuan Yang Dipertua, kerana tidak ada justifikasi bagaimana boleh mereka hapuskan hutan, Dewan Yang Mulia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dewan Yang Mulia, yang kedua di perwakilan pembangkang kata hari ini macam mana dalam keadaan kita tidak cukup untuk bina ini, kita nak melakukan pendekatan baru. Sebab itulah soal di perwakilan kerajaan. Kita bukan hendak membina tempat pengeluaran tenaga baru. Kita hendak menggunakan sumber sedia ada. Cumanya masalah kita tak cukup duit untuk pasang, Tuan Yang Dipertua. Sebab itulah perbezaan alokasi dana ini. Kita cuma tidak cukup duit untuk pasang, bukan kita nak guna baru. Sebab itulah dana itu cukup untuk kerajaan tanggung, Dewan Yang Mulia. Bukan kita hendak bina baru, Dewan Yang Mulia. Yang keempat, Tuan Yang Dipertua, isu tentang import ini tidak habis-habis, Tuan Yang Dipertua. Ekspor. Hari ini, Dewan Yang Mulia, apa yang kerajaan ingin sampaikan kepada ahli Dewan yang bersidang sekalian, kita ingin meningkatkan kadar tarif kilowatt per hour dengan izin Tuan Yang Dipertua supaya industri ini berkejar-kejar untuk menggunakan tenaga diperbaharui. Akhirnya, apabila mereka tahu mereka akan dapat keuntungan, maka ramai industri akan guna. Dan keadaan itulah yang menyebabkan penggunaan tenaga diperbaharui itu meningkat. Dan akhirnya boleh menjawab matlamat yang telah pun kerajaan letak di awal perdebatan tadi. Tetapi mereka ini tidak pernah faham-faham, Tuan Yang Dipertua, bagaimana import ini boleh untuk menggalak ekspor ini, boleh untuk menggalakkan penggunaan ahli Dewan yang bersidang sekalian. Kemudian Dewan Yang Mulia, mereka katakan isu ekspor ini tidak akan berjaya kerana rakyat tidak mampu beli. Sebab itulah kami kata, Tuan Yang Dipertua, ekspor ini bukan kita jual kepada rakyat. Ekspor ini kita jual kepada negara luar dan telah pun dibuktikan
diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, mereka berjaya untuk jual kepada negara India. Beli saja Yang Berhormat, tidak pun ada masalah mengenai isu ekspor. Saya kira isu ekspor ini cukup untuk kita letak terhenti di sini sahaja. Jangan dibawa lagi selepas ini, Tuan Yang di-Pertua. Kemudian, saya nak analisis hujah perwakilan pembangkang. Hujah pertama berkenaan dengan pembangunan Dewan Yang Mulia. Dalam hujah ini, mereka nak bangunkan tempat pembangunan hidrogen. Soalan saya, adakah hari ini hidrogen itu tenaga diperbaharui? Kerana yang berhormat Ketua Pembangkang bersetuju. Tenaga diperbaharui adalah 3. Pertama, hidro. Yang kedua, solar. Yang ketiga, biobakar. Tak kala mereka membawakan isu mengenai hidrogen, adakah isu mengenai hidrogen ini adalah tenaga diperbaharui? Kerana mereka sendiri menerima definisi perwakilan kerajaan bahawa tenaga diperbaharui hanya ada 3. Makna kata apa? Isu hidrogen ini bukan salah pendekatan baru, cuma salah mereka yang hendak buat hidrogen Dewan Yang Mulia. Kemudian, sebagai seorang pelajar kejuruteraan, saya hendak bagi tahu kepada mereka, hidrogen ini Tuan Yang Pertua adalah sisa daripada steam turbine dengan diesel Tuan Yang di-Pertua. Ada banyak komposisi kimia yang hadir, nitrogen, hidrogen dan sebagainya. Saya tahulah saya belajar subjek boiler Yang Berhormat. Sebab itulah Yang Berhormat, hari ini perkara yang telah dikeluarkan oleh operasi dalam kilang itu bukanlah tenaga diperbaharui, itu cuma output dengan diesel Tuan Yang di-Pertua. Ini adalah masalah mereka, Tuan Yang di-Pertua. Yang kedua, berkenaan dengan pembangunan. Mengapa kami katakan kita tidak akan buat pembangunan dan menyiapkan hutan? Kerana hari ini kami bawakan Tuan Yang di-Pertua. Isu yang kami tunjukkan adalah kita hendak pasang solar. Adakah solar ini kita menghapuskan hutan? Tidak, Dewan Yang Mulia. Kerana solar ini kita pasang di bangunan-bangunan dan sebagainya, Tuan di-Pertua. Itulah di mana solar dipasang. Tak pernah tengok gambarnya perwakilan pembangkang. Selesai hujah kedua. Sebelum itu sila satu. Datuk, macam mana anda nak tahu keuntungan daripada ekspor tenaga hidro? Anda nak paketkan air mesin jual dengan harga RM2.25 Pula soalan dia. Saya tak perlu saya jawab kerana nak paketkan tu, nak hantar macam mana, itu adalah kaedah mereka. Dan benda ini berlaku, saya tak perlu urai. Kerana debat bukan untuk saya urai macam mana untuk kita paketkan. Tetapi kita semua tahu penjualan tenaga ini berlaku. Saya tak perlu untuk bagi tahu. Duduk dulu Yang Berhormat. Soalan-soalan teknikal ini tak perlu untuk saya layan. Maka hujah kedua mereka adalah berkenaan dengan pengurusan Tuan Yang di-Pertua. Hari ini mereka katakan kelemahan pengurusan ini mereka cadangkan untuk kita cari tenaga pakar. Saya hairan bagaimana dengan cadangan mereka. Sebenarnya kita boleh cari tenaga pakar ini boleh untuk meningkatkan penggunaan tenaga diperbaharui. Kerana kita sedar penggunaan tenaga diperbaharui kita ini lemah ataupun sedikit. Bagaimana dengan ada tenaga pakar terus boleh untuk meningkatkan penggunaan Tuan Yang di-Pertua. Saya kira perwakilan pembangkang tidak berfungsi matlamat yang baik dengan perwakilan kerajaan Dewan Yang. Sebab itulah mereka tidak mampu untuk membentangkan isu pengurusan dengan baik. Kemudian Tuan Yang di-Pertua, isu penggunaan masyarakat Dewan Yang Mulia. Mereka tunjukkan hari ini masyarakat tidak guna kerana tidak ada kesedaran Dewan Yang Mulia. Salah, masyarakat tidak guna bukannya kerana tidak ada kesedaran. Masyarakat tidak guna kerana ini adalah terlalu mahal. Sebab itu hari ini Tuan Yang di-Pertua, inisiatif daripada perwakilan kerajaan, kami tunjukkan kita sediakan hari ini bagaimana kerajaan menyediakan insentif kewangan untuk pemasangan di setiap rumah supaya masyarakat boleh guna. Kerana apa sebelum ini masyarakat tidak guna kerana terlalu mahal Dewan Yang Mulia. Saya kira ini adalah satu bentuk hukuman kepada masyarakat kita. Kerana saya yakin masyarakat kita juga cangga dan peka tentang alam sekitar. Maka saya telah tunjukkan Tuan Yang di-Pertua bagaimana pertama pembangkang tidak bertembung dengan perwakilan kerajaan kerana mereka tidak berfungsi matlamat set yang sama. Mereka tidak menyumbangkan pun bagaimana mekanisme mereka boleh untuk mencapai sasaran 20% yang telah pun kami katakan. Yang kedua, isu yang mereka bangkitkan dalam Dewan Perdebatan ini adalah isu yang silap dan salah Dewan Yang Mulia. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jabatan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Pembangkang Pertama sambil untuk menentukan bilasan-bilasan beliau. Silakan Yang Berhormat Syekh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan Pembangkang, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, usul masih lagi sama. Dewan ini akan melaksanakan pendekatan baharu kepada sektor tenaga diperbaharui demi kelestarian alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka, suka untuk saya terus membawa anda semua menganalisis apa masalah yang berlaku di perwakilan kerajaan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebelum kita pergi kepada kes mereka Tuan Yang di-Pertua, suka untuk saya tunjukkan kepada anda masalah percanggahan yang paling besar berlaku dalam Dewan Perdebatan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tahukah anda, sejak bangkit yang pertama Perdana Menteri dalam pembentangan definisi, beliau tidak pernah mencadangkan untuk kita menghapuskan pendekatan lama yang kita gunakan, iaitu pengecualian cukai dan juga pemetaan tenaga baharu Tuan Yang di-Pertua. Tiba-tiba bangkit yang kedua, apa yang mereka ceritakan kepada kita adalah kita tak nak bangunkan tenaga, kita nak gunakan keadaan sedia ada Tuan Yang di-Pertua. Tetapi dalam keadaan pendekatan lama, kita sudah pun membangunkan tenaga baru Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maknanya kata timbalan Perdana Menteri hari ini seumpama ingin menghapuskan keadaan yang lama Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, kalau anda ingin menghapuskan keadaan yang lama, iaitu salah satunya adalah pengecualian cukai pelaburan Tuan Yang di-Pertua, bagaimana perkara ini akhirnya dapat untuk menggalakkan pelaburan Tuan Yang di-Pertua Dewan bercanggah-canggah kes di perwakilan kerajaan. Maka kita analisis konsep yang mereka bentangkan dalam Dewan Perdebatan yang saya kira juga bermasalah. Sebab apa Tuan Yang di-Pertua? Dalam konsep mereka sebenarnya mudah sahaja. Perjalanan konsep mereka hari ini kita tidak capai 20% sebab kita ada masalah, iaitu tiada sambutan dan kita tidak ada dana yang mencukupi. Sebab itu kita ingin melaksanakan pendekatan baharu, iaitu meningkatkan sumber ekspor dan juga memberi insentif Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, dalam kes yang mereka bina di perwakilan kerajaan, mereka tertinggal satu frasa yang paling penting dalam Dewan Perdebatan, iaitu demi kelestarian alam sekitar Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu, dalam kesemua pengujahan yang diterangkan, tidak pernah dikaitkan bagaimana akhirnya dapat memberikan ekspor, sumber ekspor yang tinggi dan juga memberikan insentif ini akhirnya memberikan kelestarian kepada alam sekitar Tuan Yang di-Pertua. Sebab apa masalah ini timbul? Masalah ini timbul kerana dalam pendefinisian kelestarian alam sekitar mereka juga bermasalah. Maksud kelestarian alam sekitar mereka adalah kelangsungan sumber semula jadi. Tetapi apa yang mereka ceritakan hanyalah kelangsungan kelangsungan sumber tenaga boleh diperbaharui Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bila anda bercerita berkenaan dengan kelangsungan sumber bersemula jadi, anda perlu bercerita bagaimana kesannya kepada flora, fauna dan juga manusia Tuan Yang di-Pertua. Apa yang mereka inginkan hanyalah sumber solar dan sebagainya sahaja Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, kes yang mereka bawakan dalam Dewan Perdebatan, sebenarnya kes ini pada akhirnya tidak dapat mencapai matlamat berkenaan dengan demi kelestarian alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab kes mereka sendiri yang menggalakkan untuk kita lebih menggunakan dalam keadaan kita tidak ada kapasiti ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, dan akhirnya keadaan inilah yang menggadaikan alam sekitar Tuan Yang di-Pertua. Maka tanpa sebarang cerahan, saya akan membidas hujah pertama di perwakilan kerajaan satu. Yang buat masa pilih kita nak jaga flora fauna, dan kalau kita buat masa pilih kita hapuskan flora fauna. Ya, berhormat, saya akan tunjukkan bagaimana perkara ini menghapuskan flora fauna dalam bidasan hujah. Dalam hujah pertama anda berkenaan dengan ekspor hidro ini Tuan Yang di-Pertua. Hujah ini tidak lengkap. Bagaimana perkara pertama, apa yang anda ingin ekspor, kepakaran ke, teknologi ke, ataupun empangan dan sebagainya. Sebab untuk membangunkan ekspor hidro ini, anda perlu membuka empangan-empangan baru. Tenaga hidro ini dijana melalui empangan Tuan Yang di-Pertua. Betapa derasnya air itu yang akan menjana kuasa elektrik Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam keadaan ini, anda perlu untuk membuka lebih banyak empangan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan saya tunjukkan kesan empangan kepada alam sekitar. Tahukah anda, daripada kuasa hidro ini boleh menyebabkan kepada masalah takungan air empangan yang menghalang migrasi ikan ke kawasan hulu tempat mereka untuk bertelur Tuan Yang di-Pertua. Dan keadaan ini juga boleh untuk mengubah sifat semula jadi air menjadi lebih bertoksik Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam keadaan ini, adakah anda boleh untuk menyelamatkan alam sekitar? Tidak Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, bagaimana akhirnya meningkatkan ekspor ini Tuan Yang di-Pertua dapat untuk menjawab keadaan demi kelestarian alam sekitar tidak pernah diceritakan dalam Dewan Perdebatan. Hujah kedua mereka berkenaan dengan insentif yang diberikan Tuan Yang di-Pertua.
Pertua, hujah ini juga bermasalah kerana contoh yang mereka berikan di India yang telah memberikan subsidi pemasangan panel solar sebanyak 30% Tuan Yang di-Pertua. Pertama, anda perlu tahu kenapa rakyat di negara India ini menggunakan solar Tuan Yang di-Pertua, kerana faktor kepadatan penduduk yang menyebabkan masalah sistem utility Tuan Yang di-Pertua. Kerajaan gagal untuk salurkan sumber elektrik secukupnya ke beberapa kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka apa yang berlaku Tuan Yang di-Pertua di India ini, walaupun mereka menggunakan tenaga solar dan sebagainya, namun hari ini kita ada masalah di mana masyarakat mereka tidak boleh menguruskan tenaga solar itu dengan baik Tuan Yang di-Pertua. Kerana hari ini bekas sel solar yang telah digunakan itu tidak boleh dibuang begitu sahaja Tuan Yang di-Pertua. Anda perlu melupuskan dengan membakar di dalam incinerator Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu di negara India, mereka tidak mempunyai fasiliti ini di setiap rumah untuk menghapuskan pembakaran terhadap bekas sel solar yang telah pun tidak lagi boleh digunakan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Makna kata dalam penggunaan ini Tuan Yang di-Pertua masih wujud masalah untuk kita laksanakan, akhirnya tidak dapat capai matlamat demi kelestarian alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hujah ketiga mereka berkenaan dengan risiko tidak melaksanakan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hujah ini tidak boleh dibawa dalam Dewan Perdebatan. Sebab apa? Risiko-risiko yang mereka bentangkan adalah kes kami di perwakilan pembangkang. Inilah risiko yang akan berlaku, penyahutanan dan sebagainya jika kita melaksanakan cadangan yang diberikan oleh kerajaan, iaitu pendekatan baharu mereka ini Tuan Yang di-Pertua. Kita membuka lebih banyak empangan, kita menggalakkan penggunaan tenaga solar yang dalam keadaan tidak mempunyai fasiliti dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, hujah ini bercanggah kerana hujah ini seumpama ingin menghapuskan pendekatan yang lama Tuan Yang di-Pertua Dewan. Rangkumannya, di perwakilan kerajaan hari ini Tuan Yang di-Pertua, cadangan mereka untuk melaksanakan pendekatan baharu ini akhirnya tidak menjunjung matlamat demi kelestarian alam sekitar. Matlamat mereka hanya inginkan ekspor yang tinggi. Matlamat mereka pada hari ini adalah penggunaan yang tinggi. Tetapi apa keadaan alam sekitar yang dijaga tidak pernah dilampirkan dalam Dewan Perdebatan. Saya mohon untuk terus membangkang usul. Assalamualaikum. Baiklah, sekarang kita akan mulakan sesi debat terbuka. Silakan wakil dan tidak kerajaan. Yang berhormat, untuk saya respon kepada perwakilan pembangkang yang ketiga di sebelah sana. Pertama sekali, kata mereka kami tidak pernah berkaitan dengan demi alam sekitar. Sebenarnya yang tidak pernah mengaitkan demi alam sekitar adalah mereka. Sebab apa pada hari ini, matlamat utama adalah untuk kita meningkatkan sektor tenaga diperbarui. Tapi mereka terus tolak sektor tenaga diperbarui. Maksudnya pada hari ini mereka nak terus kekal dengan tidak adanya pembakaran fosil dan sebagainya. Ini yang menunjukkan tidak ada kelangsungan alam semula jadi. Dan kedua, apabila mereka cerita tak tahu kita nak ekspor apa. Sejak bila kita nak ekspor kebakaran melalui kilowatt per hour dengan izin Tuan Yang di-Pertua? Mestilah kita ekspor tenaga. Saya tak faham kenapa persoalan-persoalan ini timbul dalam Dewan Perdebatan. Yang ketiga, cerita tentang India. Katanya berlaku masalah alam sekitar sebab setiap rumah tidak ada incinerator. Ya Allah, takkanlah kita nak setiap rumah ada incinerator. Mestilah kerajaan India pada hari ini ada sahaja incinerator untuk menguruskan panel-panel solar yang tidak lagi boleh digunakan. Dan bagaimana pada hari ini kelestarian alam sekitar dapat sahaja dijaga. Fakta baru debat terbuka pada hari ini. Menurut Kilang Panasonic di Jepun telah mendapat 3 kali ganda keuntungan, iaitu sebanyak 36 bilion US dollar. Disebabkan apa? Sebab mereka telah menggunakan tenaga boleh diperbarui sebagai untuk operasi, iaitu generator elektrik berasaskan tenaga hidro. Dan bagaimana mereka telah menyimpan tenaga ini dan menjual tenaga ini ekspor kepada negara luar. Maksudnya pada hari ini, apa yang berlaku, Kilang Panasonic ini sebenarnya tertarik dengan tarif jualan Tuan Yang di-Pertua Dewan respon terus kepada fakta baru di perwakilan kerajaan berkenaan dengan kilang Panasonic ini yang menggunakan dan mendapat 3 kali ganda keuntungan sebab menggunakan tenaga yang diperbaharui Tuan Yang di-Pertua. Tahukah anda, kilang Panasonic ini mereka telah menggadaikan 3,000 hektar hutan Tuan Yang di-Pertua untuk membangunkan kawasan lapang, memasang panel-panel solar sahaja Tuan Yang di-Pertua. Kerana jangan panel solar mereka bukan setakat yang diperlukan di rumah, tetapi mereka perlukan untuk keseluruhan kilang itu Tuan Yang di-Pertua, menyebabkan mereka menggadaikan alam sekitar. Fakta baru di perwakilan pembangkang hari ini, kita lihat bagaimana impak negatif terhadap tenaga angin yang dibangunkan di Belanda Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pencemaran bunyi berlaku dan pencemaran bunyi kepada masyarakat setempat berkenaan dengan shadow flicker Tuan Yang di-Pertua disebabkan kemusnahan habitat burung liar Tuan Yang
kincir angin ini di Belanda, Tuan Yang di-Pertua. Tahukah anda bagaimana shadow flicker ini memberi ancaman kepada kehidupan udara dan juga kepupusan burung yang diberi nama Neftelia, Tuan Yang, berada pada spesies Neftelia, Tuan Yang di-Pertua Dewan, apabila mereka hari ini berisiko melanggar bilah kincir angin yang telah pun dibina di Belanda ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Lebih teruk lagi, pada tahun 2018, lebih 2,000 ekor burung Neftelia ini telah dikatakan mati setiap tahun, Tuan Yang di-Pertua, berpunca daripada pelanggaran terhadap bilah kincir angin yang telah pun dibina di Belanda ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan hari ini saya masih lagi sedih. Yang berhormat, hari ini respon tentang kilang Panasonic itu terlalu tiba-tiba sampai saya sekejut, Tuan Yang di-Pertua. Adakah benar kilang Panasonic menarah hutan, Tuan Yang di-Pertua? Kita tidak tahu, tak ada autoriti, kita tinggal tepi. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, pembangkang kata pencemaran bumi ini menyebabkan kepupusan habitat burung. Pertama, hari ini pembangkang seolah-olah kalau kita tak nak habitat burung jadi, kita tak payah buat langsung apa-apa. Kita tak payah membangunkan langsung tenaga diperbaharui. Masalah hari ini kerana tidak ada sediaan, adalah keputusan yang baik untuk mengelakkan burung melanggar kincir angin, Tuan Yang di-Pertua. Sebab itulah yang penting, bukan kita tidak buat, kita buat tapi kita kawal. Itu yang perlu kita buat. Seolah-olah pembangkang kata tak payah buat langsung, nanti semua alam sekitar akan terkesan, Dewan Yang Mulia. Ini adalah masalah baru. Fakta baru debat terbuka, Tuan Yang di-Pertua, iaitu pelan di Jerman yang mendapat kelulusan NOC daripada Kerajaan Persekutuan berjaya dilaksanakan melalui pertama, penjanaan tenaga loji merawat melalui tenaga angin, kedua, menggunakan teknologi pengawalan pencemaran. Dan Tuan Yang di-Pertua yang telah pun berjaya untuk mendapatkan pelan kelulusan daripada pelan NOC ini adalah sebanyak 600 syarikat, Dewan Yang Mulia, yang akhirnya telah pun mengurangkan emisi toksik bawah tanah. Nampak, Dewan Yang Mulia, apabila kita banyak orang yang menggunakan renewable energy dengan izin Tuan Yang di-Pertua, kita dapat untuk membela alam sekitar dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Sebab itulah kita katakan mekanisme di perwakilan kerajaan yang menggalakkan penggunaan tenaga diperbaharui ini perlu untuk kita galakkan, kerana akhirnya apabila ramai orang guna akan juga memberikan kepada ahli juga. Berkenaan dengan bidasan beliau terhadap Panasonic sebentar tadi, kata beliau, kita hanya perlu membuat pembangunan tetapi kita memerlukan pengawasaliaan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Makna kata, di peringkat ini beliau sendiri bersetuju. Kita terpaksa untuk menarah hutan, kita terpaksa untuk mengorbankan alam sekitar kita kerana kita ingin membangunkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bukan lagi mereka ingin menggunakan sumber yang sedia ada seperti yang mereka hujahkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan kata mereka pada hari ini, bila mana banyak orang menggunakan tenaga diperbaharui pada hari ini, kita boleh untuk menjaga alam sekitar kita, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan mereka tidak pernah menjawab kepada matlamat yang mereka gariskan, iaitu meningkatkan pelaburan industri di dalam pengusahaan ini, Tuan Yang di-Pertua. Makna kata fakta ini tidak pernah menjawab kepada kes mereka sendiri. Fakta baru debat terbuka pada hari ini. Tahukah anda impak negatif penggunaan tenaga solar pada hari ini dari sudut penggunaan dan pemasangan panel solar fotovoltaik sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan, di mana penggunaan bahan kimia dalam pembuatan sel solar panel pada hari ini berisiko untuk dibebaskan kepada udara, air dan kawasan pemasangan dan fasiliti pelupusan sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kajian daripada Pengkalan Data Amerika Syarikat EPS Toxic Release Inventory System, Tuan Yang di-Pertua Dewan, terdapat 6 buah syarikat fotovoltaik yang tidak mendedahkan kuantiti sebenar pencemaran daripada bahan kimia yang telah mereka lakukan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Contohnya, bahan kimia yang menyebabkan yang disebabkan oleh trichloroethanol, asetana, amonia, alkohol isopropil dan juga metanol, Tuan Yang di-Pertua Dewan, yang menyumbang sehingga 36% emisi karbon di udara, Tuan Yang di-Pertua. Datuk bercakap tentang tenaga solar ini membahayakan apabila keluarnya gas-gas yang berbahaya ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan Datuk Fatih ceritakan kepada anda tentang di negara India, wakil dewan sekalian, berjaya saja mereka menggunakan tenaga solar tanpa sebarang masalah, wakil dewan sekalian. Membuktikan apa? Tenaga solar ini mendatangkan kebaikan dan menggunakan kos, wakil dewan sekalian. Jadi saya tak nampak pun masalah apabila kita menggunakan tenaga solar ini boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar, wakil dewan sekalian. Baiklah, fakta terbaru debat terbuka. Tahukah anda pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari ataupun SEDA yang penguasaan sektor hidroelektrik di Malaysia hanya sebanyak 11%, tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan di purata luar negara penggunaan hidroelektrik ini sebanyak 71%, warga dewan sekalian. Hal ini menjadi kerisauan kepada SEDA kerana apa? Tenaga hidroelektrik ini tak mendapat sambutan, sedangkan
kita di dalam Malaysia ini ada sahaja sumber untuk menjaga hidroelektrik ini warga Dewan sekalian. Dan mengikut kajian mereka, sambutan kurang ini disebabkan oleh sektor industri yang merasakan penggunaan ini yang boleh merugikan mereka. Sebab itu, di perwakilan kerajaan kami mencadangkan untuk kita tingkatkan tarif penjualan, dan kedua, kita memberikan insentif kerajaan ini warga Dewan sekalian. Boleh untuk kita menggalakkan sambutan daripada penggunaan hidroelektrik ini warga Dewan sekalian. Membuktikan apa? Apabila kita melakukan pendekatan baru kepada sektor tenaga ini, kita boleh untuk menjamin kelestarian alam sekitar. Negara modern elektrik yang mereka gunakan. Sebab itu hari ini modern elektrik mereka tidak bersama. Keadaannya dengan situasi di Malaysia tidak boleh digunakan dalam dewan perdebatan. Tentang fakta baharu, hanya 11% penguasaan tenaga hidroelektrik dan syarikat tidak ingin bangunkan. Macam mana dengan keadaan itu? Kita nak ekspor pula ke negara luar bercanggah dengan kes mereka. Fakta baharu di meja pembangkang hari ini tentang kesan geoterma, iaitu tampak penjagaan kuasa geoterma memerlukan prosedur pembangunan serta pengurusan yang rumit sedia Dewan sekalian. Apabila di Brazil hari ini memang mempunyai satu kapasiti teknologi untuk kawalan pembebasan gas-gas beracun dan juga kawasan lapang khas kerana Brazil telah menebang hutan-hutannya sedia Dewan sekalian. Maksudnya hari ini dalam keadaan Brazil yang ada teknologi dan juga menebang hutan, takkanlah Malaysia ingin mengikut jejak Brazil untuk membuka kawasan geoterma dengan menebang hutan-hutan di Malaysia. Dan juga hari ini kita tidak mempunyai satu kapasiti teknologi untuk menguruskan sisa geoterma ini, iaitu seperti tabung monoksida, amonia, karbon dioksida dan juga metana sedia Dewan sekalian, yang akhirnya akan menyebabkan masalah kepada keaksidan tanah dan juga masalah kepada pencemaran udara, menunjukkan bahawa sebenarnya jika kita laksanakan pendekatan baharu kepada sektor tenaga diperbaharui akan menyebabkan masalah yang lebih teruk kepada alam sekitar kita sedia Dewan sekalian apabila kita tidak mempunyai kapasiti dan apa yang kita ada adalah limitasi. Yang berhormat, hari ini prinsip alam sekitar seiring dengan pembangunan, kalau kita nak hendak membina sesuatu, mesti kita mengorbankan sedikit alam sekitar. Sebab itulah kerajaan katakan hari ini kita tidak mahu membina empangan baru, kita tidak mahu menarah hutan. Itu prinsip kerajaan. Kerana kami sedar untuk membina sesuatu, kita perlu untuk menarah hutan dan sebagainya. Dan prinsip itulah yang kami dokong hari ini. Kemudian, pembangkang seolah-olah hendak menunjukkan kerajaan ingin membina perkara baru. Sedangkan kami kata, apa? Kami tak nak bina. Kami hendak gunakan sumber yang sedia ada. Hidroelektrik mengeluarkan elektrik. Kami cuma hendak jual dengan kadar yang lebih tinggi. Di manakah keadaan kami menarah hutan dengan kami menjual elektrik Tuan Yang di-Pertua. Itu adalah kesalahan mereka. Dan pembangkang hari ini seolah-olah tak nak ada langsung pembangunan dalam keadaan kita masih lagi mampu untuk menjaga alam sekitar. Ini sikap mereka. Fakta baru debat terbuka Tuan Yang di-Pertua. Menurut TNB Energy Services Sdn Bhd dengan izin Tuan Yang di-Pertua, ada usaha perjanjian pemegangan saham dengan Metrosphere yang anggaran hasil 25 gigawatt setahun dengan jangkaan hasil 5 juta setahun setelah penjualan tenaga Dewan Yang Mulia. Jadi bayangkan hari ini Tuan Yang di-Pertua, kalaulah tarif untuk kita jual tenaga ini dinaikkan Dewan Yang Mulia, TNB akan mendapat untung. Kemudian apa yang berlaku? Syarikat-syarikat tenaga lain seperti syarikat tenaga Sarawak akan melihat keadaan ini yang prinsip pembangunan di tingkat awal adalah kita akan mengorbankan alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun, apa yang perlu kita nilai dalam Dewan Perdebatan pada hari ini adalah matlamat yang anda ingin capai dalam masa berbaki 6 tahun lagi adalah sebanyak 20% penggunaan. Namun di peringkat sekarang kita hanya di peringkat 2%. Maknanya kata tindakan yang drastik untuk kita mengorbankan alam sekitar, untuk kita menyapu hutan, untuk kita menarah kawasan hutan perlu akan lebih dalam skala yang besar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Perkara ini kita tidak mahu. Sebab itulah pada hari ini kita tidak mahu untuk melaksanakan pendekatan baharu ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Berkenaan dengan kata mereka, kita tidak mahu untuk membangunkan, namun kita gunakan sumber sedia ada Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya pelik dalam keadaan ada satu doji sahaja tenaga hidrogen, anda mengharap kita menjadi hak pengeksport terbesar dunia Tuan Yang di-Pertua Dewan. Perkara ini adalah perkara yang ibarat bermimpi di siang hari sahaja saya kira Tuan Yang di-Pertua. Perkara ini